Kita juga akan berlintas langsung ke Sarawak. Jadi kita terus saja bersama rakan penyampai Nur Jauna Abdullah. Silakan Jauna. Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di Mahkamah Session Kuching hari ini, seorang operator kren mengaku tidak bersalah atas pertuduhan kes samun yang berlaku bulan lepas. Tertuduh mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Mahkamah Muhammad Taufik Muhammad Yusof sebaik sahaja pertuduhan dibacakan oleh Jurubahasa Mahkamah. Hakim Muhammad Taufik Muhammad Yusof membenarkan suspek diikat jamin RM10,000 dengan 2 orang penjamin. Hakim turut menetapkan 12 April depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh didakwa di bawah Seksyen 394 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukum penjara hingga 20 tahun dan sebatan atau denda. Tertuduh berumur dalam lingkungan lewat 30-an didakwa melakukan samun terhadap seorang wanita di tempat parkir di pusat bowling Megaland Batu Kawah pada 20 Februari lepas. Dalam kejadian yang berlaku sekitar pukul 9.15 malam, suspek yang memandu kenderaan utiliti sukan SUV bersama seorang lagi lelaki yang masih bebas menghampiri mangsa dan merampas telefon bimbit mangsa. Rakan suspek cuba mengambil beg tangan wanita terbabit namun tidak berjaya. Pelbagai taktik penipuan digunakan bagi meraih keuntungan di negara ini. Terbaru, penipuan pakej pelancongan mula memasuki Sarawak. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Ibu Pejabat Kontijen Sarawak, Superintenden Mustafa Kamal Ghani Abdullah, sindiket yang bergerak aktif sejak akhir tahun lepas itu telah memperdaya 32 mangsa di seluruh negeri. Oleh itu, pihaknya meminta kerjasama orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai seorang suspek, Muhammad Azlan Mat Muda, 30 tahun, berasal dari Lundu untuk tampil menyalurkan maklumat. Dedahnya dari 23 Disember tahun lalu hingga 8 Mac lepas, polis merekodkan kerugian terkumpul berjumlah RM118,567 hasil penipuan pakej pelancongannya. Hasil siasatan mendapati suspek telah mewujudkan pakej pelancongan ke 10 destinasi pelancongan menarik, antaranya Jepun, Korea dan Turki. Dalam kenyataan medianya hari ini, Superintenden Mustafa Kamal memaklumkan suspek juga memperdaya mangsa untuk membuat pembayaran di antara RM274 hingga RM38,250 bagi setiap pakej yang diambil. Susulan itu, pihaknya telah membuka 5 kertas siasatan terhadap suspek ini bersabit kes penipuan di bawah Seksyen 420 kerana menipu. Operasi mencari dan menyelamat SAR Yosep Tesu, mangsa yang dipercayai hilang disambar buaya dalam kejadian yang berlaku di Serdeng, Tanjung Manis pada Sabtu lepas diteruskan hari ini bermula pukul 8 pagi selepas operasi ditangguh pukul 6 petang semalam. Menurut kenyataan daripada Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bintango, Nicholas Belulin, kes tersebut kini diambil alih oleh Balai Bomba dan Penyelamat Tanjung Manis berikutan lokasi sebenar kejadian terletak di ladang sawit di Serdeng, Tanjung Manis. Jelas beliau operasi diketuai Ketua Balai Bomba Tanjung Manis, Razali Junis dengan kekuatan 9 anggota dan turut disertai anggota pertahanan awam bersama kira-kira 20 pekerja ladang tersebut. Tambah Nicholas lagi, sehingga semalam pihak bomba tidak menemui sebarang petunjuk bahawa mangsa dibaham buaya dan saksi kejadian hanya membuat andaian sahaja. Sementara itu, operasi setakat semalam hanya menemui petunjuk selipar mangsa sahaja. Mangsa yang berusia 20-an merupakan pekerja di ladang sawit di Bintulu dan beliau hanya datang ke Serdeng pada Sabtu lepas untuk menemui rakannya. Berdasarkan laporan daripada rakannya, mangsa memberitahu ingin membuang air di tepi saliran tidak jauh dari pondok pengawal di ladang berkenaan. Kehilangan Yosep disedari rakannya selepas beliau tidak kembali ke pondok pengawal dan setelah usaha mencari gagal menemukan beliau. Namun, laporan polis hanya dibuat oleh rakannya pada keesokan harinya di Balai Polis Bintango kira-kira pukul 6.48 petang. Kompleks kargo di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching KIA perlu dinaik taraf segera. Bimbang dengan keadaannya yang tidak mampu lagi menampung kapasiti harian kargo dan penerbangan yang kian bertambah, 6 pihak mengadakan sesi dialog pagi tadi.
Antara pihak yang mengadakan sesi dialog itu ialah polis, kastam, mas kargo, pos Malaysia serta ejen pengantaran barang. Dalam pertemuan lebih sejam itu, pihak yang mengadakan dialog mahu Malaysia Airport Berhad MAB menaik taraf kompleks kargo sediada yang telah berusia lebih 35 tahun. Mereka mahukan kompleks simpanan barangan itu dilengkapi kemudahan yang lebih baik serta bersih setanding dengan kompleks kargo di lapangan terbang lain seperti di Kota Kinabalu dan Kuala Lumpur. Sesi talimat dan dialog tersebut turut dihadiri Menteri Muda Pengangkutan Sarawak, Dr. Jerib Susil. Malah ada yang menyuarakan kebimbangan tentang ancaman tikus yang boleh merosakkan harta benda di kargo terbabit selain telah mengakibatkan salah seorang kaki tangan di mas kargo terkena jangkitan kencing tikus sebelum ini. Oleh itu, mereka berharap Kerajaan Persekutuan dapat campur tangan dengan melakukan sesuatu untuk meningkatkan kemampuan kemudahan di kompleks berkenaan. Sedikit berita sukan Piala Presiden 2019. Pasukan Sarawak akan mempertajam sentuhan penyudah bagi memperolehi lebih banyak gol dalam perlawanan seterusnya. Ada peluang, 2-3 peluang ya. Ketua Jurulatih Pasukan Sarawak, Abdul Jalil Ramli berkata pihaknya akan meningkatkan latihan bagi memperkemaskan serangan terutama di pintu gol lawan. Beliau ditemui pemberita selepas perlawanan Sarawak menentang Terengganu FC3 di Stadium Miri. Dalam perlawanan tersebut katanya Sarawak menunjukkan prestasi yang baik namun gagal memanfaatkan peluang di pintu gol. Ada peluang, 2-3 peluang ya. Ini memang kadang-kadang bila pemain gagal mengawal permainan ini terlalu mencuba dengan harapan yang begitu besar daripada peminat. Terima kasih kepada peminat ya. Dan walaupun tahniah pada Terengganu FC, mereka bermain away, mereka dapat walaupun diasa dengan game yang begitu tegang mereka, tapi walaupun tahniah juga pada kita. Second half especially kita boleh bermain, cuma gagal menyudahkan peluang. Sementara itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC3 Badrul Afzan Razali ternyata berpuas hati dengan meraih 3 mata pada perlawanan berkenaan. Overall, lain pemain bermain dengan cakap dia baik, dengan home pun sama, away pun sama, pemain yang sama. Dan minggu lepas saya overall okey, saya keseluruhan saya berpuas hati dengan pemain-pemain. Semestinya saya mengharapkan pemain-pemain kekalkan kejuaraan untuk last year. Dalam perlawanan itu, pasukan Sarawak tewas dengan jaringan 2-1 sekaligus mengukuhkan kedudukan Terengganu FC3 selaku pendahulu kumpulan B. Perlawanan ke-6 pasukan Sarawak menentang Kuala Lumpur dijadualkan pada 30 Mac ini di Stadium Miri. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada Nolela di Angkasa Puri, silakan.